KPM. Cantiknya lukisan ni. Ui, sukalah, menariklah cantiknya. Alah, yang ni kurang menarik lah. Kurang cantik lah ni. Sekiranya ni lah. Betul lah kata pepatah. Dari mata turun ke hati, dari hati Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas Didik TV KPM pada hari ini. Menariknya, dalam slot kali ini kita nak belajar mengenai dengan mata pelajaran Usul Ad-Din tingkatan 5 dengan topiknya konsep dalam ilmu tasawuf. Dan semestinya ada guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, bersama dengan kami di studio pada saat ini Ustaz Muhammad Baihaqi Mat Akhir daripada Sekolah Menengah Agama Al-Falah, Tanjung Piandang, Perak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, hari ini berkenaan dengan topik kita Usuluddin tingkatan 5 konsep dalam ilmu tasawuf. Bagaimana tu Ustaz? Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan memperhalusi tentang 3 perkara yang penting. Dalam ilmu tasawuf, dia punya objektifnya adalah untuk mensucikan hati, tazkiyatun nafs. Itu dia punya objektifnya. Bermula daripada asas ilmu tasawuf adalah tazkiyatun nafs. Jadi dalam proses tazkiyatun nafs itu, membersihkan hati itu, ada 3 konsep, 3 perkara, 3 benda yang perlu diambil berat dan digabungkan untuk menjadikan objektif untuk membersihkan hati itu berjaya. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bicarakan tentang 3 perkara tersebut, insya-Allah. Baik, maknanya Ustaz, itu ke yang dimaksudkan, ada tak kaitan sebentar tadi, gimik tadi dengan topik kita? Kaitannya dengan apa yang kita gimikkan tadi ni, iaitu tentang pandangan Syafiqah terhadap 2 jenis gambar. Gambar pertama dan juga gambar kedua, yang mana salah satu daripadanya Syafiqah suka. Dan satu laginya Syafiqah kurang suka. Bukan tak suka, kurang suka. Jadi di sini kenapa berlakunya suka dan tidak suka itu? Padahal mungkin orang lain, mungkin ustaz sendiri yang lihat gambar tersebut, biasa je, dua-dua cantik. Betul tak? Jadi hati seperti mana yang tadi ustaz sebut, begitulah bab kata pepatah, dari mata turun ke hati, yang mana ada orang suka, ada orang tidak suka. Maknanya berbeza lah Ustaz kan? Ya, berbeza. Orang yang berbeza, pandangannya pun berbeza, perangannya pun berbeza, perasaannya berbeza, dan emosinya juga berbeza. Tapi dalam konsep ilmu tasawuf ni, dia nak menjadikan kita ni semuanya satu menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, itu dia. Jadi Ustaz, saya yakin murid-murid dekat rumah ataupun di sekolah pada saat ini, kami sudah bersemangat untuk mulakan kelas pembelajaran baik-baik. kita. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik penerangan ni. Ustaz akan cuba jelaskan dengan secara ringkas agar murid-murid di rumah dapat memahaminya dengan jelas, dan apa yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah sekadar asasnya saja. Jadi insya-Allah nanti ke depan semasa murid-murid dah berjaya
ke Menara Gading, insya-Allah sambunglah kembali pengajian tersebut. Baik Ustaz. Kalau kita lihat dalam diri manusia itu ada hati, akal dan nafsu. Ya, pasti itu perkara penting lah Ustaz. Tiga perkara utama. Tiga perkara utama. Jadi Ustaz, apa akan terjadi kalau tiga perkara ini tidak berfungsi dengan sebaiknya? Setiap perkara tersebut, iaitu hati, akal dan juga nafsu, mempunyai peranannya yang penting dan saling berhubung kait dalam membentuk diri kita sebagai seorang manusia. Jika salah satu tidak berfungsi, maka akan berlaku kekurangan ataupun yang dikatakan sebagai ketidakstabilan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Kita lihat ada orang yang kita panggil sebagai pesakit mental. Minta maaf, pesakit mental. Contohnya, yang mana kita lihat mereka berbuat perkara yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal kepada kita. Kenapa mereka boleh melakukan perkara tersebut? Oleh kerana akal mereka tidak berfungsi. Satu elemen yang terganggu. Tapi mereka mempunyai nafsu dan juga mempunyai hati. Tapi akalnya terhenti fungsinya. Maka kehidupannya sebagai seorang manusia tu akan terganggu. Begitulah juga dengan nafsu, begitulah juga dengan hati, yang akan menyebabkan kecelaruan kehidupan. Maknanya kalau salah satu kurang akan menyebabkan gangguan lah Ustaz. Ya, akan menyebabkan gangguan kepada kehidupan tubuh badan kita. Itu Ustaz sebutkan tentang akal. Bagaimana Ustaz, apakah fungsi organ hati tu? Kalau kita kata hati ni ada perasaannya, ada rasa sedihnya, gembiranya, macam mana Ustaz? Itulah yang kita akan persoalkan, kita akan bincangkan pada hari ini. Yang disebut dengan qalbun, hati tersebut. Adakah hati yang ada di sebalik jantung kita ni? Dan apakah peranan? Kalau kita lihat hati, iaitu organ yang ada pada kita ni, kalau kita lihat peranannya adalah untuk menyah toksinkan. Kalau tak silap saya lah, ingat lagi masa belajar dulu, menyah toksinkan darah dan sebagainya dalam badan. Jadi dia berfungsi untuk mensucikan perkara yang tidak baik dalam badan kita. Itu organ hati. Tapi hati yang kita akan bincangkan nanti bukannya organ. Dia adalah perkara lain yang insya-Allah Ustaz akan jelaskan nanti. Baik, maknanya itulah berkaitan dengan tiga perkara, hati, akal dan nafsu, dan hati yang kita akan bincangkan selepas ini. Kita akan bincangkan secara detail, insya-Allah. Bukanlah organ hati tu, tapi perkara yang di sebaliknya Ustaz. Jadi itulah mungkin kita nak bincangkan selepas ini. Tapi sebelum itu, sekarang ini kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, bersama dengan kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini kita membincangkan tentang mata pelajaran Usuluddin tingkatan 5 dengan topiknya konsep dalam ilmu tasawuf. Jadi Ustaz, dalam konsep ilmu tasawuf ini paling penting mungkin adalah hati. Jadi apakah peranan hati Ustaz? Baik, kita bicarakan tentang konsep yang pertama, iaitu al-qalbun. Hatilah. Tetapi bukannya organ hati kita. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, walatifatun rabbaniyatun ruhaniyatun laha alaqatun bihazal qalb al-jusmani. Hati yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali ini adalah satu benda yang halus, yang bersifat rohani, dan baginya adalah kaitan dengan hati jasmani kita. Ataupun Ustaz bagi faham untuk secara ringkasnya, secara mudahnya kepada murid-murid, ialah naluri manusia. Dan dalam naluri manusia ni akan ada berbagai-bagai naluri.
Kenapa berlakunya berbagai-bagai naluri? Kita lihat penjelasannya tentang kepentingan hati kita sebagai hati yang ada pada manusia. Yang pertama, al-qalbun mahalul iman. Hati adalah tempat terbinanya iman. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu perkara yang tambah, ada penambahannya dan ada pengurangannya. Tempatnya di mana? Tempatnya di dalam hati. Di dalam hati kita, naluri kita. Jadi kita kena sediakan dalam hati kita, diri kita, naluri kita ni tempat untuk diisi dengan banyaknya iman. Iman pula apanya? Iman pula at-tasdiqu bil qalbi. Kalau kita belajar ta'rif tentang iman, at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Fungsi hati. Hati yang kita bicara hari ini lah, itu naluri. Yang kedua, al-qalbun mahallul nur wal hidayah. Qalbun juga, hati juga adalah tempat nur dan hidayah. Seseorang itu nak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia menyediakan hatinya, tempatnya iman, maka nur, cahaya dan juga hidayah akan mudah masuk dan menetap di dalam hatinya. Jadi sediakanlah hati kita. Dan yang ketiga, jim, al-qalbun mahalut ta'aqul wal fahm. Hati juga tempat untuk berfikir dan juga kefahaman. Seorang akan mudah untuk faham dan mudah untuk berfikir jika dia menyediakan hatinya ke arah tersebut, ataupun menyediakan nalurinya ke arah tersebut. Itu yang tiga pertama yang baik, yang perlu kita sediakan untuk diri kita untuk menjadi orang yang baik. Manakala yang seterusnya, yang keempat, dal, al-qalbun mahalul dhalal. Hati juga tempat kesesatan. Jika individu tersebut menyediakan dirinya untuk sesat, maka dirinya akan dipenuhi dengan kesesatan. Hatinya penuh dengan sesat. Sebab tu kadang-kadang kita terfikir, kenapa orang tersebut tak terfikirkan benda tu sesat, benda tu salah. Seperti kita sebagai seorang Islam yang mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah contohnya, kita mungkin rasa pelik, kenapa dia tu boleh terjebak dengan agama sesat, dia fahaman yang sesat. Kerana apa? Kerana dia menyediakan diri dia, hatinya, untuk menerima kesesatan. Sesat juga berada di dalam hati. Wal bu'du 'anil haq, dan jauh daripada kebenaran. Kita jadi hairan, takkan dia tak boleh fikir benda tu, benda ni salah, benda ni tak betul, benda ni batil, tapi dia disebabkan dia telah menyediakan hatinya jauh daripada kebenaran, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyediakan hatinya sebagai tempat ad-dhalal, yang pertama. Yang kedua, al-bu'du 'anil haq. Yang ketiga, al-inhiraf wal mil nahwal batil, dan cenderung wal mil nahwal batil, dan cenderung untuk melakukan kejahatan. Dah buat sekali, buat lagi. Buat lagi, lepas tu buat lagi, dan buat lagi, dan seterusnya buat lagi. Kenapa? Kerana apa? Kerana dia telah menempatkan hatinya sebagai tempat untuk perkara-perkara sesat berada di dalam hatinya. Dan yang terakhir, kita lihat al-qalbun mahalul atifah, tempat perasaan. Perasaan macam mana ni? Kasih sayang, peri kemanusiaan, sedih, gembira, cinta, sayang, semuanya berada di dalam hati kita. Tapi biarlah perasaan-perasaan itu nahwal haq, menjurus kepada perkara-perkara yang betul, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang benar. Wal milun wal hubu wal zina, yang cenderung kepada cintakan Allah Subhanahu wa taala, dan cintakan kepada perhiasan dan juga kecantikan. Jadi ini adalah peranan ataupun kepentingan hati, ya, di dalam diri seseorang manusia.
Maknanya Ustaz, untuk seorang individu itu sendirilah, dialah yang memberi ruang untuk adanya iman, hidayah, ya, kefahaman. betul, sangat betul, Syafiqah. Sangat betul. Ya. Dia memberi ruang sendiri, dia sendiri yang memberi ruang sama ada nak menerima kebaikan atau hendak menerima keburukan. Sama ada dia menyediakan dirinya untuk menjadi tempat kebaikan ataupun menyediakan dirinya untuk tempat keburukan. Macam ni Ustaz, kalau contohkan Ustaz, kalau berkaitan dengan hati ni, dia kadang-kadang, yelah, kita tahu ilmu satu perkara tu, tapi sedar tak sedar, ada juga terbuat dosa. Maknanya pilihan, ruang diberikanlah Ustaz, maksudnya orang pilihan tu sudah diberikan. Sebab tu tadi kita bicara di awal siaran tentang kaitan 3 elemen yang kita akan belajar sekarang. InsyaAllah di akhir pembelajaran kita pada hari ini, kita akan dapat faham bahawa ketiga-tiga ini perlu dan ada hubungan kait dalam memantapkan diri kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang nak menuju kepada redha Allah Taala ataupun hendak mensucikan diri kita berdasarkan kepada objektif dan konsep dasar ilmu tasawuf, iaitu tazkiyatun nafs. Baik Ustaz. Kalau Ustaz, dalam situasi masyarakat kita lah, kadang-kadang ni ada seseorang individu tu dia teraniaya, dia dizalimi Ustaz. Dan bagaimana contoh kita ni lah, yelah dah dizalimi, dah teraniaya, mesti kita rasa down, hati kita rasa sedih Ustaz. Jadi macam mana untuk kita sebagai seorang manusia, insan biasa ni nak menangani situasi begini? Ya. Kita dizalimi, orang zalim yang kita. Sebagai seorang manusia biasa, pasti akan ada rasa dendam. Betul? Pernah dengar tak orang yang dizalimi mendoakan akan keburukan kembali? Ada Ustaz. Dan ada juga orang yang dizalimi dan mendoakan kebaikan kepada orang yang menzaliminya. Mungkin kita fikirkan pelik. Dia memberi racun kepada kita, kemudian kita bagi pula susu kembali kepada dia. Tapi sebenarnya inilah konsep. Kalau kita lihat, jika hatinya baik, hatinya redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia faham apa yang Allah Taala janjikan, doa orang zalim akan dimakbulkan oleh Allah Taala, maka pastinya dia akan ambil peluang tersebut. Contohnya, dia akan mendoakan akan kebaikan untuk dirinya ataupun kebaikan untuk orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ambil kesempatan. Sebab apa? Hatinya terdidik, redha, insaf dan sebagainya. Jika hati yang dendam, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon padamu ya Allah, nanti dia ditolongkang. Dia ditimpa malapetaka dan sebagainya. Itu bukan akhlak kita sebagai seorang Islam. Bila kita faham tentang apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan juga dikaitkan dengan hati yang baik, maka kita akan ambil peluang tersebut mendoakan untuk kebaikan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masya-Allah, maksudnya dan Allah Ta'ala akan memakbulkan doa tersebut. Apa pulangannya? Pasti ada pulangannya kembali kepada kita. Kalau kita doakan keburukan kepada dia, hanya keburukan dapat kepada dia, tapi apa pun tidak dapat kepada kita. Jadi dendam tersebut tidak memberi apa-apa manfaat sebenarnya. Masya Allah. Nak suci hati tu. Masya Allah. Hari ini saya dengar penjelasan Ustaz, baru kita rasa macam, wah betul lah Ustaz. Sebenarnya, yelah kadang-kadang orang dizalimi, teraniaya ni, dia nak balas dendam Ustaz. Betul. Kan? Dia rasa macam, tak puas hati ni kan. Hati. Tapi subhanallah, bila dengar penjelasan Ustaz sebentar tadi, baru kita faham kenapa kita perlu mendoakan kebaikan sebenarnya. Sebab kebaikan tu datang kepada diri kita sendiri Ustaz. Ya, betul. Masya Allah, betul Tapi Ustaz. perkara yang penting untuk dapat sifat yang macam tu, bila hati terdidik. Bila hati-hati ini kita isi dengan nur dan hidayah, kita isi dengan ta'akul wal fahmi, kita isi dengan iman, perkara-perkara yang baik, maka kita akan dapatlah
tersebut, insya-Allah. InsyaAllah. Redha kepada Allah Taala. Masya Allah. Itu dia penjelasan daripada guru kita mengenai dengan peranan hati dalam kehidupan kita sebagai seorang insan. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz ada perkongsian yang seterusnya? Ya. Ustaz nak uji Syakila tentang apa yang kita dah belajar tadi. Soalannya seperti yang kita lihat di paparan, iaitu ma mafhum al-qalbun fil ilmi at-tasawuf. Baik. Ya, apa kefahaman, apa yang difahamkan tentang hati di dalam ilmu tasawuf. Baik. Maksudnya Ustaz nak minta saya berikan peranan? Ya, peranan, bukan peranan, kefahaman. Ataupun bahasa mudahnya takrif tentang qalbun. Ta'rif tentang qalbun. Yang saya ingat latifatun, ada ruhaniyatun, tentang rohani, rabbaniyatun, laha alaqatun, berdekatan dengan diri kita sendiri, Ustaz. Ya, betul. Maksudnya ada kaitan satu perkara tu, kita akan ada naluri dalam diri seorang manusia itu. Walaupun Syafiqah kurang tepat, baik, tapi sudah memadai kefahaman tersebut. Jika dilatih lagi, insya-Allah akan lagi baik. Baik, insya-Allah, Ustaz. Baik. Mungkin Ustaz ada soalan yang seterusnya? Soalan yang seterusnya, Ustaz nak tanya tentang ma ahamiyatu al-qalbun. Ahamiyatu al-qalbun. Yang saya ingat tadi Ustaz berkenaan dengan ada mahal, ada tempat, ada ruang untuk iman, ada ruang untuk nur hidayah, ada ruang juga untuk kita adanya kefahaman, ta'akul, ada juga ruang untuk kesesatan, ad-dalal, ada juga ruang untuk peri kemanusiaan. Terbaik. Terbaik, Ustaz. Ustaz bagi 5 bintang, 5/5. 5/5, masya-Allah. Terima kasih, Ustaz. Itu dia penjelasan mengenai dengan peranan hati. Banyak lagi kita nak bincangkan, tapi sebelum tu jom kita beri ruang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan ila barnamij Didik TV KPM. Antum ma'i Syafiqah Hanafiah fi slot menengah atas. Al-yawm sanata'allam 'anil usuluddin tingkatan 5 dengan topik kita konsep dalam ilmu tasawuf. Jadi Ustaz, dalam diri manusia ni ada akal. Jadi betul. Apa fungsi akal, Ustaz? Dipersilakan. InsyaAllah kita akan masuk pula tentang akal. Iaitu satu perkara, satu benda yang dimuliakan Allah Ta'ala kepada kita manusia dengan adanya akal. Akal selalunya bila tanya Syafiqah, di mana akal? Kalau satu persoalannya bila sebut di mana akal, kita akan nampak di kepala. Tapi sebenarnya dia tidak berada dalam otak. Dia tidak berada di dalam otak. Akalnya, tapi sinonimnya lah. Sinonimnya adalah di bahagian kepala. Allah Ta'ala ciptakan kita manusia, otaknya di kepala, di bahagian paling atas. Kenapa? Persoalannya. Tak apa Ustaz tanya Syafiqah, tapi Ustaz yang akan jawab. Silakan Ustaz. Kita timbulkan persoalan. Kenapa Allah Ta'ala cipta, hikmahnya Allah Ta'ala cipta manusia yang berakal. Dan Allah Ta'ala cipta otak yang sinonimnya mengandungi akal sebagai tempat untuk disimpan segala data dan sebagainya di bahagian atas. Kerana kemuliaan, memuliakan bahagian yang paling mulia di kalangan kita sebagai manusia. Bayangkanlah, bayangkan. Otak di siku. Otak di siku jalan, belakang meja. Bergegar otakku. Okey, Ustaz. Pernah dengar atau tidak? Otak di lutut. Ada orang selalu kata macam tu, Ustaz. Sebab bila berjalan, nanti terlanggar meja, terlanggar kursi, bergegar otak. Jadi sebab tu Allah Ta'ala pelihara otak kita yang sinonimnya dengan akal ini berada di bahagian atas. Masya Allah. Dan menjadikan kita manusia ni
yang terbaik di kalangan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat apa yang dimaksudkan dengan akal. Baik. Aqlun jauhar rohaniyun. Satu jisim halus rohani. Bila sebut rohani ni, apa yang maksudkan dengan rohani ni? Benda yang ada tapi tidak nampak. Contohnya roh, akal, sedap. Sedap pada tak? Makan nasi sedap. Rasa Di mana sedap tu? Selot, kita selot nasi, selot lauk, mana sedap ni? Tapi sedap tak nasi tu? Sedap. Itu yang maksudkan dengan rohaniyun. Untuk kepahaman benda yang ada tapi tak jelas, tak nampak secara jelas tentang benda tersebut. Khalaqallahu ta'ala muta'alliqun bi badanin al-insan, yang terikat dengan badan manusia. Di manusia saja yang ada akal. Lembu, unta, nyamuk tak ada akal. Jadi manusia saja yang ada akal. Wa nurun fil qalbin, dan menerangi di dalam hati. Hubung kait di antara hati dan juga akal. Saling ada hubung kaitnya dalam memberikan keputusan. Ya'raful haq, bagi mengetahui sama ada perkara tersebut hak, betul, wal batil, dan juga salah. Itu satu. Yang kedua, wa quwwatun lin nafs an-natiqah, dan ia adalah satu kekuatan bagi diri yang berkata-kata. Kita lah manusia. Kita ni adalah hayawanun natiqun. Kita adalah ciptaan Allah yang berkata-kata. Tanpa akal, kita mungkin tak mampu nak menyusun kata. Seperti ustaz sekarang berdiri di depan murid-murid dan berkata-kata. Semua apa yang ustaz katakan mesti dah dengan akal ustaz. Bila ustaz tak ada akal, mungkin ustaz bercakap benda yang tidak difahami ataupun tidak mampu untuk bercakap. Nauzubillah. Jadi dia memberi kekuatan kepada manusia untuk berkata-kata. Baik, itulah peranan akal yang saya rasa penting, Ustaz. Ya. Dan itu yang membezakan kita dengan makhluk yang lain. Ya, keistimewaan dan kemuliaan yang Allah Ta'ala ciptakan pada kita. Jadi bersyukurlah roh kita, diri kita dilahirkan menjadi seorang manusia. Jangan kita rasa setengah orang kata hidup jadi manusia ni pun susah, nak makan susah, hidup penuh pancaroba. Baik jadi nyamuk. Contohlah, kita ambil contoh. Ustaz sekadar untuk berikan contoh, untuk buka minda murid-murid. Jadi nyamuk senang, terbang dah. Tapi ingatkah kamu, nyamuk hanya hidup selama 7 hari saja. Itu pun kalau tidak ditampar oleh manusia ataupun tidak di-fogging oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik. Hari itulah dapat sayap, terbang-terbang, kena spray, mati. Jadi setiap ciptaan Allah Ta'ala semuanya ada cabarannya. Tapi pada manusia, cabaran kita agak remeh sebabkan kita mempunyai akal. Baik. Tapi sekarang ni Ustaz nak tengok, nak uji Syafiqah tentang pembelajaran tadi. Ustaz ada bagi penerangan yang agak panjang lebar lah, tentang akal dan kemuliaan akal ni, yang mana ada hubung kaitnya dengan qalbun, hati, dalam memberi pentafsiran, mentafsirkan maklumat, benda ni baik, benda ni jahat, benda ni baik, benda ni jahat, benda ni baik, benda ni tidak baik. Baik, Ustaz. Soalannya, Ustaz. Kita lihat soalannya, bayyin bi ijaz, jelaskan secara ringkas tentang akal di dalam ilmu tasawuf. Baik, murid-murid dekat rumah pun kalau ada yang tahu tentang soalan ni, jom sama-sama kita jawab. Okey, saya jawab, Ustaz. Bismillah. Al-aqlu jauharu rohaniyun khalaqahullah muta'alliqan bi badanil insan wa nurun fil qalbi ya'riful haqq wal batil wa quwwatun lin nafsin natiqah.
Saya jelaskan Ustaz, boleh Ustaz? Saya jelaskan sikit Ustaz? Silakan. Boleh Ustaz? Baik. Maka lebih Ustaz bagi nanti. Maka saya nak jelaskan. Okey, jadi kalau kita lihat al-aqlu tu satu jisim yang halus dalam rohani seorang insan yang mana Allah ciptakan yang bersangkut paut ataupun berkaitan dengan diri seorang manusia dan juga cahaya yang berkait rapat dengan hati yang mana akan menyebabkan seorang manusia itu untuk tahu antara kebenaran dan juga kebatilan, dan juga satu kekuatan untuk seorang manusia yang bercakap, berkata-kata. Hebat Syafiqah. Betul. Sangat-sangat betul dan hebat jawapan Syafiqah. Alhamdulillah. Jadi sikit sebanyak Syafiqah sudah memahami tentang akal dan hubung kaitnya dengan qalbun. Ustaz, cerita lagi tambahan untuk bagi Syafiqah lebih faham dan lebih jelas tentang akal ini. Kalau orang yang mempunyai masalah mental contohnya, disebabkan akalnya tidak berfungsi. Jadi dia melakukan perkara-perkara ataupun aktiviti-aktiviti ataupun tindakan-tindakan yang tidak masuk akal pada pemikiran kita. Kita fikir, kenapa dia buat perkara tersebut? Disebabkan akal kita menilai perkara tersebut hasil daripada hati tadi adalah perkara yang tidak baik. Tapi kenapa dia buat? Akal kita memberikan pentafsiran bahawa perkara tersebut adalah salah. Tapi dia buat sebab dia terencak satu benda. Dia punya akalnya tidak berfungsi, maka terputus di situ akan kewarasannya yang disebutkan kewarasan itu, menyebabkan dia melakukan perkara yang tidak masuk akal. Maknanya Ustaz, akal kita yang diberikan oleh Allah ini juga perlu dijaga lah Ustaz, kan? Ya. Dijaga dengan sebaiknya. Mungkin Ustaz boleh berikan antara cara Ustaz, bagaimana kita nak jaga fungsi akal kita ni? Fungsi bagaimana kita nak menjaga akal kita. Rajin-rajinlah mendengar Al-Quran, rajin-rajinlah mendengar tazkirah, rajin-rajinlah mendengar perkara-perkara yang baik, rajin-rajinlah mendengar perkara-perkara yang memberi manfaat kepada hati. Baik, subhanallah. Itu dia antara tips ataupun pencerahan yang diberikan oleh guru kita mengenai dengan peranan akal untuk slot kali ini. Di sekarang ni kita nak beri rehat kepada akal kita untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. KPM. Baik, anda semua bersama dengan kami dalam slot menengah atas pada hari ini Didik TV KPM, dan kita belajar mata pelajaran Usuluddin tingkatan 5 dengan topiknya konsep dalam ilmu tasawuf. Jadi Ustaz, bila orang cakap pasal nafsu kan Ustaz, kadang-kadang orang fikir perkara negatif Ustaz. Tapi sebenarnya Ustaz, apa peranan nafsu dalam kehidupan seseorang? Persilakan. Dia sebut nafsu itu bahasa Melayu. Dan nafsu dalam bahasa Melayu menjurus kepada seperti mana stigma yang negatif itulah. Okey. Dalam ilmu tasawuf, nafsu ini perkara yang lain. Bukanlah semata-mata perkara tersebut sahaja. Dan mungkin masyarakat kita agak terkesanlah dengan kalimah kataan nafsu tu. Tapi okey, baik. Sekarang kita berada di akhir pembelajaran kita, yang mana kalau kita lihat daripada awal qalbun, kemudian aqlun, dan sekarang adalah nafsun. Dan yang mana ketiga-tiga ini apabila dirangkumkan akan menjadikan kita ni seorang manusia yang sempurna dan baik di sisi Allah Ta'ala. Jadi sekarang kita lihat nafsu, pengertian nafsu dari sudut ilmu tasawuf. Baik. Okey, baik. Nafsu pada sudut ilmu tasawuf, Jauhar Al-Bukhariyun, satu jisim, satu perkara yang memfungsikan
mengfungsikan al-latif secara lembut, al-hamil yang membawa liquwatil hayah, yang membawa apa? Kekuatan hidup. Kita hidup ni, kita hidup sekarang ni. Disebabkan kita ada nafsu. Nafsu ataupun kita boleh terjemahkan dalam erti kata yang lain, hidup. Kita hidup. Okey. Liquwatil hayah. Hayah ni, hidup ni, nafsu kita ni hidup. Ketika kita hidup, kita hidup, kita jaga, kita berada dalam nafsu sedar, nafsu zahir dan juga nafsu batin. Kalau kita tidur, yang nafsu zahir kita mati, nafsu batin kita hidup. Dan kita pun tahu bila kita tidur, kita sudah separuh mati. Tangan, kaki, apa semua organ kita sebagainya, semuanya berada dalam keadaan yang rehat. Dan hikmahnya Allah Ta'ala bagi kita tidur untuk apa? Untuk merehatkan organ-organ badan kita. Hari-hari kalau kita berjalan 24 jam, tangan kita begitu aja. Tapi Allah Ta'ala berikan, takdirkan sebagai tidur kita tu untuk merehatkan. Tangan kita akan statik dan tidur. Tidur tersebut dikira mati pada zahir, tapi hidup pada batin. Bila mati, maka zahir dan batin pun akan mati. Itu yang bukan kekuatan kehidupan. Wal hissi, perasaan. Macam indera. Perasaan. Wal harakah, pergerakan. Bergerak, berlari, melompat dan sebagainya. Al iradiyah, kehendak. Kehendaklah nak makan, nak minum. Contohlah, Ustaz bagi contoh. Wasamaha Al-Ghazali, dan menamakan oleh Al-Ghazali bil hakim ar-ruh al-hayawaniyah, sebagai satu aras pengukur untuk membezakan antara nafsu manusia dan juga nafsu binatang. Kita tengok drama, contoh dia, kau ni bernafsu binatang, contoh Ustaz bagi. Sebab bukan nafsu manusia. Sebab ia bukan nafsu manusia. Jadi pada Imam Ghazali membezakan antara nafsu manusia dan juga nafsu binatang. Bahawa jauhar musyrik di badan yang terpancar bersinar di dalam badan, maksudnya yang menjadikan kita sebagai seorang manusia. Begitu. Masya Allah, itu dia penjelasan mengenai dengan nafsu, Ustaz. Harap-harap Ustaz, harapkan murid-murid di rumah boleh dapat memahaminya dengan baik, untuk kefahaman, agar tiga-tiga elemen tersebut dapat digabungkan dan dicantumkan agar memberikan kefahaman yang kukuh. Baik, itu dia penjelasan mengenai nafsu, dan harap kali ini kita jelaslah, Ustaz. Ya, dah boleh kita bezakan antara nafsu dalam stigma masyarakat dan juga yang dijelaskan menurut konsep ilmu ataupun konsep nafsu itu dalam tasawuf. Kalau tidak dijaga nafsunya, maka akan jadi apa? Nafsu haiwan. Kalau didik nafsu itu, maka akan jadi nafsu-nafsu seperti yang Ustaz nak jelaskan di sini, iaitu ada 4 nau, 4 jenis nafsu yang perlu murid-murid ketahui. Yang pertama, kita lihat, selalu kita dengar nafsu ammarah, nafsu ammarah, nafsu ammarah. Apa maksud yang dimasukkan nafsu ammarah? Nafsu ammarah ni adalah nafsu diri seseorang yang berbuat kejahatan dan suka akan kejahatan tersebut. Malahan dia berbangga dia boleh buat kejahatan tersebut dan berazam untuk buat kejahatan lagi. Maksudnya dia tidak kisah pun kejahatan yang dia buat itu, sama ada diazab oleh Allah Ta'ala, dimurkai oleh Allah Ta'ala, dilarang oleh agama dan sebagainya, dia buat saja. Malahan dia berbangga dengan apa yang dia buat itu, tidak menerima balasan secara direct oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu namakan istidraj. Bahaya. Ini nafsu yang paling bahaya. Kita boleh ukur diri kita sendiri sama ada kita mempunyai nafsu ini ataupun tidak. Yang kedua, nafsu al-lawwamah. Ini nafsu yang biasa-biasa ada di kalangan diri kita manusia, iaitu nafsu yang masih lagi perlu dengan paksaan. Nak buat baik mesti lagi kena paksa. Kadang-kadang hanyut juga, ataupun nak mudah dipahami, iaitu nafsu yang agak lalang. Ada masa ke kanan, ada masa ke kiri, tapi masa ke kiri tu dia tahu yang dia buat tu salah,
yang dia buat tu tak baik, yang dia buat tu Allah Ta'ala murka, yang dia buat tu Allah Ta'ala tak izin, tapi dia buat juga, dan masa sama dia rasa isar, dia rasa takut, dia rasa tak mau buat dah, tapi dia buat juga. Jadi dia disebutkan dia agak lalang. Itu nafsu al-lawamah. Yang ni ramai. Yang ni ramai di kalangan kita. Mudah-mudahan kita terhindar daripada nafsu ammarah, dan kita tingkatkan kepada nafsu al-lawamah agar kita boleh sampai kepada tahap ar-radiyah. Ar-radiyah, dan juga yang keempat tu al-mutmainnah. Dua-dua nafsu ini cukup hebat. Cukup hebat kerana dia telah sampai tahap redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah sampai kepada tahap redha sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala redha kepadanya. Nafsu yang ketiga dan keempat ni hampir tidak ada bezanya. Baik Ustaz. Ustaz punya penjelasan saya dah faham. Mungkin Ustaz ada sebarang soalan untuk ditanyakan. Ustaz yakin Syafiqah dah faham apa yang Ustaz ceritakan sebentar tadi. Jadi baik, Ustaz nak uji Syafiqah tentang mengenai keseluruhan apa yang kita sudah belajar pada hari ini. Baik. Soalan Ustaz yang pertama. Salah satu min anwa'in nafs 'inda al-Islam. Berikan 3 jenis nafsu di dalam Islam. Yang pertama. Yang pertama saya berikan an-nafsu al-ammarah. Nafsu al-ammarah. Tepat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Yang kedua, kalau murid-murid kat rumah nak jawab, boleh jom sekali. Yang kedua, saya beri an-nafsul lawamah. An-nafsu al-lawamah. Alhamdulillah. Dan yang ketiga yang terakhir adalah an-nafsul radiyah. An-nafsu ar-radiyah. Terus Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Ustaz berikan 5/5 bintang. Alhamdulillah. Komplit kepada Syafiqah. Baik. Kita masuk pada soalan yang merangkumi ketiga-tiga pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Syafiqah lihat pada rumus tersebut. Syafiqah nyatakan apa itu R, apa itu S, dan apa itu T. Baik, kalau R, al-jauhar al-bukhari al-latif al-hamil liquwatil haya wal hissi wal harakah al-iradiyah. Ya. Jadi saya berikan jawapannya adalah an-nafsu. An-nafsun. An-nafsu. Untuk R. Betul Ustaz? Betul. Okey, baik. Kita lihat pada S pula. S pula latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun laha alaqah bihadzal qalbi al-jismani. Jadi saya berikan jawapannya al-qalbu. Al-qalbun, ya, tepat. Okey, al-qalbu. Dan yang terakhir jauhar ruhaniyan khalaqahullah muta'alliqan bi badanil insan wa nurun fil qalbi ya'rifu al-haq wal batil. Saya berikan al-aqlu. Al-aqlu. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Tepat sekali jawapan yang diberikan oleh Syafiqah. Alhamdulillah. Jadi ternyata Ustaz, Syafiqah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, harap-harap murid-murid di rumah sekalipun sama turut memahami pelajaran yang dikongsikan oleh guru kita pada hari ini. Jadi Ustaz, untuk topik kita, konsep dalam ilmu tasawuf, mungkin Ustaz ada rumusan yang ingin diberikan. Baik, dalam konsep ilmu tasawuf ini, kita kena faham bahawa ketiga-tiga perkara tersebut ada hubung kaitnya di antara satu sama lain dalam membentuk diri kita sebagai seorang manusia. Hati sebagai tempat menyediakan sama ada tempat yang baik ataupun yang buruk, memberikan pentafsiran, menghantar maklumat kepada akal, maka akal yang baik akan mentafsirkan perkara-perkara tersebut kepada kebaikan ataupun keburukan, dan nafsu akan dipandu oleh akal sama ada perkara itu baik ataupun perkara itu tidak baik. Jika bermula itu adalah tidak baik, maka akan akhirnya natijahnya juga adalah tidak baik. Jadi bermulalah dengan hati yang baik, maka akal akan memberi pentafsiran yang baik dan akan memandu nafsu kita menjadi lebih baik, insya-Allah. Insya-Allah, hati, akal dan juga nafsu. Jadi Ustaz, bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan saya pada hari ini Ustaz? Pentaksiran pada hari ini berkaitan dengan Syafiqah pada hari ini, alhamdulillah cukup memberangsangkan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya. Dan Ustaz, kalau contoh murid-murid kita di rumah nak cari sumber rujukan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, bagaimana Ustaz? Jadi sebagai bahan rujukan, jika murid-murid di rumah berkehendakkan kepada bahan-bahan rujukan, bolehlah mengunjungi portal Derimaku.
Baik, itu dia. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pada hari ini berkenaan dengan topik kita, konsep dalam ilmu tasawuf. Saya dengar Ustaz lepas ni ada sajak yang ingin diberikan. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ya. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain hari. Saya Syafiqah Hanafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Bila makhluk bertanya, siapakah yang paling mulia? Aku menjawab, akulah yang paling mulia. Aku sangat berbangga kerana Allah adalah Tuhanku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghuluku. Ia sudah membuatku merasa kaya dan mulia. Bila engkau bertanya, maka aku menjawab, aku adalah yang paling hina, dhaif dan jahil. Inilah hamba yang fakir. Janganlah engkau murka ya Allah, lantaran aku berbangga di hadapan makhlukmu. Bila mereka berbangga dengan pangkat, harta dan keturunan, izinkan aku berbangga sebagai hamba-Mu. Didik TV KPM